Okey, French Dispatch. Selamat datang ke Kau yang subscribe apa segala bagai tu. Lupa kita. Yes. In short, the picture was a sensation. The kids did this. Obliterated 1,000 years of Republican authority in less than a fortnight. What do they want? Freedom. Full stop. I'm naked, Mrs. Clemens. I can see that. Okey, Assalamualaikum. Selamat kembali kepada Intermezzo. Kali ini kita mengulas filem French Dispatch. Wes Anderson Wes Anderson. tahun lepas Sebuah filem yang juga buat ensemble cast himpunan, tapi juga ada sisi komedi, drama dan typical keindahan gambaran dunia Wes Anderson. Tapi kali ini yang menariknya, dia tentang seorang editor yang membina sebuah majalah yang terkenal bernama French Dispatch, yang sebenarnya berdasarkan dari sebuah majalah yang masih sekarang ni masih terkenal, The New Yorker, yang kiranya menampilkan sisi-sisi sofistikasi dunia penulisan. So filem ni, contohlah filem ni kan, French Dispatch ni, macam aku bila aku nak tengok filem, aku jarang tengok siapa pelakon. Kan, tu antara rules lah. Kalau aku boleh elak nak tahu siapa yang berlakon dalam filem tu, sebab I want to be surprised. So French Dispatch ni antara sebab kenapa aku wujudkan rules tu lah. Sebab bila aku tengok, memang aku sangat surprise. Agak terkejut. Kita ada Bill Murray, kita ada Owen Wilson, kita ada siapa nama lelaki dalam penjara tu? Benicio del Toro. Tapi bagi aku, bila kau menonton filem Wes Anderson, kau dah agak siapa pelakon-pelakon yang sentiasa regular dalam filem Wes Anderson. Dan nama-nama yang kau cakap tu sebenarnya adalah regular dalam dunia Wes Anderson. Yeah, but still I like to be surprised. Okay. So contoh filem cakap tadi lah, Wes Anderson punya dunia kan. So dia memang filem dia yang paling aku suka sekali, dia punya warna. Dia punya warna tu macam apa, The Grand Budapest Hotel kan. Dia punya warna tu sangat menarik, sangat menyenangkan di mata. Art direction, seni pengarahan macam biasa Wes Anderson, tahap dia tinggi sekali, ya. Dan kali ini Wes Anderson melakukan satu percubaan yang sangat menarik, iaitu dia melahirkan satu filem antologi. Ada 4-5 cerita lah dalam filem ini, diikat oleh sang editor sudah mati. Jadi diorang nak menghasilkan sebuah kira karya terakhir sebelum diorang nak tutup syarikat itu. Bagaimana mereka nak tunjuk apa yang penting nak ditampilkan dalam satu majalah tu. Itu yang kemudian ditampilkan 3 atau 4 cerita yang ada dalam filem ni. So apa yang menarik, dia punya feel tu bila kau tengok French Dispatch ni, dia bukan macam, dia memang filem, tapi bila kau tengok daripada mula sampai habis, it's not a film. Dia memang macam majalah. Pasal dia divide by section. Dia divide by section kan. Kemudian aku rasa ini adalah satu surat cinta dia kepada dunia seni dan kepada majalah New Yorkers tu. Yes, sangat betul. Dan saya sebagai seorang yang sebenarnya belum habis tengok filem French Dispatch ni, saya hanya tengok, saya kata 1/4 daripada filem ini, tapi saya rasa saya dah boleh tangkap dari sudut kekuatan konsep dan juga apa yang nak cuba disampaikan. Sebagai contohnya, pada waktu plot-plot berkenaan dengan yang di penjara tu, pelukis yang di penjara tu, kita tak tahu pun dia tu maknanya daripada awal tu, kita sebelum dia masuk, dia ni siapa dan sebagainya, cara dia menampilkan itu sudah, sebab kita faham bila dalam kritik dunia catan, dunia painting, dia ada satu dunia yang kalau dia bukan macam filem, kita baca filem kritik tau, ataupun kita dengar filem review, kita boleh faham ceritanya macam ni, kritik dia kelemahan dan kekuatan macam ni. Tapi kalau bila kita dengar painting punya critics, dia dalam satu dunia falsafah yang apa benda sebenarnya aku nak sampaikan ni kan. Tapi dalam cerita ni, visual-visual yang disampaikan dan juga plot disusun itu membantu kita untuk memahami kritik yang cuba nak disampaikan oleh perempuan
yang bagi kritik itulah. Sebagai contohnya macam waktu subjek tu kan, Guardian tu kan, Simon tu dengan interaksi dengan pelukis tu, cara macam mana bila pelukis tu pergi dekat Simon dan kemudian Simon bagi, itu sendiri pun dah menunjukkan satu wacana. Sebenarnya siapa yang lebih berkuasa, pelukis ataupun subjek, ataupun sebenarnya pelukis itu merupakan banduan kepada subjek tu, iaitu Simon tu sendiri. Sebab dalam cerita tu pun menarik sebab Simon tu adalah merupakan guide. So kan, tapi dalam konteks bila painting, pelukis tu yang selalu kita ingat paling tinggi. So kat situ dan kemudian cerita tentang bagaimana agen kan, agen painting ni macam mana dia function kan. Even dalam penjara sama-sama tu pun boleh buat deal dan menariklah. Saya rasa kita dapat boleh faham lagi tentang dunia seni itu. So saya sangat setujulah bila Iqbal cakap dia Surat Cinta, sebab Surat Cinta ni dia bukan hanya memainkan tentang orang kata isi, tapi juga rasa. So rasa itulah yang saya rasa sampai kepada orang-orang yang mungkin newbie ataupun noob yang baru nak kenal dunia seni, yang orang kata kenapa orang boleh gila seni, dan kita akan fahamlah dalam filem ini. So what do you think, pendapat korang masa dia memainkan tentang hitam putih dan warna tu? Menarik. Kalau aku tak silap memang babak-babak hitam putih tu adalah babak-babak yang kiranya murung atau yang lepas sebenarnya dia nak katakan, yang imbasan lepas. Sebab bila tiba warna, khususnya bila scene-scene art tu, dia nak tampilkan betapa jelas indah lah, atau ini yang patut kau tengok, ini yang patut kau kesan dalam memori atau otak. Itu yang aku rasa yang ditampilkan dalam scene tu. Tapi sebab kalau kau tengok keseluruhan tu, memang banyak scene-scene yang hitam putih tu memang jelas adalah scene-scene yang menampilkan orang kata mundaneness hidup, mundaneness yang tipikal lah dalam filem-filem Wes Anderson. Dan juga menangkap era filem ini dibuat. Sebab kalau kau nak tahu, kan era dia selepas Perang Dunia Kedua, seperti mana New Yorkers dihasilkan lah, macam mana dia orang pergi ke sebuah dalam dunia cerita ni Les Nuits kan, kota France yang lama lah, itu satu kota fiction lah dalam cerita ni. Dan bagaimana waktu itu orang kata sifat-sifat dan sikap kontinental atau dunia Eropah itu hendak disampaikan dan transliterasikan dalam tulisan Inggeris atau khusus budaya Amerika. Kalau kau faham kat situ, di mana dia nak kata ini high art atau high culture, budaya tinggi yang hendak ditampilkan dalam penulisan atau penyiaran dalam bahasa Inggeris Amerika. Yang nak mengatakan kalau nak pandang culture, pandang yang ini. Itu yang dia nak tampilkan. Dan pada waktu itu adalah waktu era filem hitam putih. Waktu France punya new age tu. New wave, sorry. New wave. New wave. Sebab itulah yang ada satu scene pemberontakan tu jelas-jelas adalah waktu Frankfurt dengan waktu pergaduhan anak muda tu, dengan establishment era tu. Dan kemudian kenapa French? Sebab ada seorang cousin saya yang tengok filem tu pun dia kata, apa hal ni, kenapa pula Mat Salleh ni Amerika ni nak cakap pasal French lah, French Dispatch, lepas tu banyak tulisan French duduk dekat Perancis. No, sebab era tu selepas Perang Dunia Kedua, ada banyak golongan-golongan cerdik pandai yang termasuklah editor New Yorker pada waktu itu. Macam mereka membina atau macam New Yorker tu dia bina dekat New York lah. Tapi contoh ada macam ni yang dia bina Paris Review sebagai contoh. Seorang editor ni memang dia buat dekat Paris. Sebab waktu itu ada banyak kumpulan penulis-penulis yang cerdik, pandai, yang hidup dalam secara bohemia, dikumpulkan di Paris tu untuk menulis. Di mana karya-karya yang orang kata extravagant, yang juga bermain-main dengan teks, dikumpul dan kemudian dijadikan satu majalah lah pada waktu itu. Jadi dia nak tangkapkan semangat atau sifat waktu itu. Dan saya rasa ini Wes Anderson memang mengatakan itulah era yang paling seronok dan paling hebat dalam dunia penulisan, dalam dunia penerbitan majalah. Dan memang pun sudah tidak boleh
kita kembali lagi. Saya kebanyakan filem-filem Wes Anderson itulah dia. Dia selalu menampilkan, dia bukan nostalgia tapi dia macam memang menangkap satu ni milio tu. Lepas tu dia buat dengan seronoknya. Lepas tu dia kata kita tak akan kembali lagi pada era ni dah. Tapi sebab itu cantik tau, picturesque orang kata, picturesque. Semua babak-babak yang ditampilkan. Sebab dia kata semua ini kau hanya boleh lihat dari jauh dan kau hanya boleh melihat dan terpesona tentangnya, tapi bye-bye, tak ada lagi. lagi satu yang ataupun mungkin dia dalam konteks tu macam nak kata the best version of that age tu is yang this. yang dia tampilkan, dan kemudian the best yang you hanya boleh tonton ini dan lepas tu you takkan dapat lagi lah. Betul, dia satu scene tu kalau kau perasan masa yang pergaduhan dalam penjara tu, masa yang lepas dia dah painting dekat wall tu, yang orang tu marah dia tu kan, dia bergaduh kat situ. Notice that scene ada pergerakan macam stop motion tu. Kan, so dia bukan saja dia nak ambil situasi situ, tapi dia mengembalikan nostalgia tentang filem-filem lama yang menggunakan teknik yang macam tu. Kan, so macam agak surprise lah bila aku tengok. Kan? Dan benda tu takkan berlaku lagi lah. Orang takkan buat lagi dah. Dia termasuk juga dengan komik, sebab kita tahu Wes Anderson sebelum bikin filem dan Grand Budapest, dia ada buat filem animasi stop motion tu. Apa dah nama filem tu? Point dia ialah dia nak mengatakan dunia itu juga pada waktu itu tengah berkembang. Selain dari seni, selain daripada sastra sedang berkembang, dunia komik dari dunia Eropah yang macam Tintin, yang macam dalam dunia Eropah ni lah, yang saya rasa memang adalah orang kata minat atau cinta dalam Wes Anderson. Dia tampilkan untuk yang segmen terakhir tu, yang antara bapa polis dengan anak dia tu kan, yang saya sangat-sangat suka. Dan ini menampilkan ini yang bagi aku orang kata, aku tak faham kenapa ada pengkritik yang kurang sikit dengan filem ni. Sampai sebab dia tak masuk dalam Academy Awards. Kalau kau sedar atau tidak. Banyak tak dapat banyak ni lah orang kata nominasi. Tapi sebab katanya Wes Anderson macam budak-budak. Tapi itulah tujuan filem ni. Inilah tujuan, sebab Wes Anderson nak bermain-main dengan milieu tu. Dia nak bermain-main, memang sah-sah jelas-jelas, tapi bermain-main dia ada isi. Jelas cantik isi dia tau. Sebab setiap macam you kata tadi ada rasa. Kemudian kalau yang dunia anak muda tu pun ada orang kata sisi-sisi, kalau kita tengok betul-betul ada orang kata renungan-renungan yang kalau kita ambil ada makna. Yang jelas Wes Anderson tampilkan dalam filem ini walaupun dibuat secara main-main. Yang itu yang aku jumpalah. Dan satu lagi, silalah tonton filem ini di GSC Aurum, sedang ditayangkan sekarang ni. Walaupun harganya RM90 satu tiket, tapi kau masuk dalam program tu, I tell you, kau rasa macam kau hidup dalam dunia Wes Anderson sekejap. Satu lagi saya rasa dari sudut genre kot, kita dapat lihat ramai orang cuba nak jadi Maverick dengan menggabung pelbagai genre dalam satu filem. Tapi Wes Anderson ni saya rasa antara contoh yang mungkin orang boleh buat kajian lepas ni, bagaimana dia boleh menyatukan elemen dokumentari, elemen teater yang sangat jelas. Saya rasa kalau tu lepas tu bila Fadil cakap kena tonton dekat wayang, kita boleh faham sebab kita tonton wayang tu, kalau ada teater pun kita buat benda yang sama lah. Kita sedang menyaksikan benda tu, kita boleh rasa vibe teater yang hidup, betul? Kan? Dalam konteks yang sedemikian. Sebab memang dibikin pun memang saya ingat yang first part bila dia kata hari Isnin bermula tu, air keluar daripada kat tengah, kemudian orang start keluar daripada dia punya balkoni pun semua tu. So, it's very theoretical tapi cantik sebagai sebuah filem. So dia menggabungkan dokumentari, teater dan juga filem itu sendiri. So itu yang saya rasa sangat menarik. Dan dia kalau tu saya pun terkejut je kalau dia cakap pasal, kalau ada kritik yang cakap pasal budak-budak, sedangkan mesej yang dibawa tu sebenarnya agak berat juga dalam konteks dunia kritik dunia kritik seni lah. Kan dia cuba nak cuba
Dia tidak mahu meremeh-remehkan kritikan seni, tapi dalam masa yang sama dia cuba juga nak sampaikan inti kritikan seni itu kepada seramai mungkin orang bila mana menonton. Dan sekaligus have fun with it. Yes. So, apa salah dia? Tak ada masalah pun kalau kata macam terlalu budak-budak. Tapi pada dia tak ada rasa macam budak-budak pun. Terima kasih. Kan? Budak-budak tak boleh buat lah macam tu. Sebab nak susun tu susah kot. Even part yang buat an effort. Part yang bahagian Mana masakan tu. Masakan. Kan? That part dia kalau daripada yang mula-mula tu Owen Wilson tu yang part travelling. Ya. Kan? Dia travelling dengan basikal tu. Dia menceritakan keseluruhan dunia that part of article, okay, macam ni dia punya vibe, macam ni dia punya warna, kan? So macam ni dia punya tu. So bila part yang kedua, artis, part seni. Part seni tu kan, suddenly black and white kan. Even memang black and white tu pada aku mula-mula ingatkan sesuatu yang merentasi masa, sesuatu tentang masa lampau dengan masa kini. Tetapi dia ada satu part, benda tu dia cerita flashback, so dia jadi hitam putih, tapi lukisan tu warna. So that's mean that lukisan represent seni. So it's evergreen. So dia jadi Akan sentiasa dia akan jadi, dia berwarna lah, dia hidup lah. Yang lain luntur. Betul. So bila dia masuk part yang bahagian third article, masakan tu, it's become comic already. Dia jadi macam kartunis apa semua tu kan. So dia jadi macam action. Kan. So dia banyak daripada situ. So nak kata budak-budak tu tak fair lah. Kan? Sebab dia, pada aku, dia just reliving dia punya dream, reliving yang dia punya fantasi terhadap dunia New Yorkers tu. Kan? Sebab dia apa yang dia nak cuba sampai tu boleh jadi tu artsy juga kan, terlalu art, tapi orang biasa boleh enjoy. So which is satu, bagi saya ia bukan budak-budak lain, satu pencapaian seni sebenarnya. Sebab kalau aku rasa mungkin lah pada aku, bila kau tonton filem ni jangan anggap dia filem. Just pergi masuk, tengok, anggap dia sebagai sebuah majalah. Sebab dalam majalah kau ada warna, kau ada hitam putih, kau ada komik, kan, kau ada fashion. So just do. Sebab memang dia susun tu, memang dia susun everything memang macam majalah. So bila masuk third tu baru kita perasan, third scene baru kita perasan ni dah macam majalah. Sebab bila starting dia bagi satu, dia macam collage tau. Dia bagi satu gambar, satu tulisan. Masuk je ni satu gambar, tulisan. Majalah lah, kan? Saya rasa bila Iqbal, mungkin kita kata Iqbal boleh rasa sebagai majalah sebab Iqbal pernah hidup di zaman di mana majalah menguasai korpus ilmu pengetahuan, maklumat dan gosip kita. Now kita dah berubah ke zaman digital yang semua benda dah social media kan. Sampai ke tahap majalah sekarang rasanya orang tengok pun orang dah macam tak apa, nanti aku tengok je lah kat laman web kan, benda macam tu. So saya rasa kalau ia sangat menarik kalau bagaimana kalau generasi zaman sekarang yang tak pernah rasa zaman majalah, maksud dia tak kenal majalah wanita, majalah cerita pun dia tak pernah tengok, dia tak pernah baca pun. Macam mana dia menanggapi French Dispatch ni? Aku rasa tu macam tak ada masalah sangat. Sebab digitally kita pun ada majalah secara digital kan. Cuma orang sekarang dia lebih dia punya fokus hanya tertakluk pada Facebook dan Instagram. So kalau dia search web, banyak benda even yang dah tak ada wujud secara fizikal, dia masih wujud lagi secara digital. Kan? So boleh tengoklah yang benda tu. Tapi even kalau kita tengok benda ni, kalau orang yang tak pernah baca langsung majalah seumur hidup kan, aku rasa kau boleh enjoy filem ni. Kau boleh tengok dan mungkin nak cari majalah. Mungkin nak cari. Itu satu lagi point tu, iaitu di mana sebenarnya akhirnya bila cakap pasal point evergreen, akhirnya kalau kita nak cari macam mana zaman orang tahun 1900 sampai 2000 hidup, majalah adalah satu benda yang penerbitan yang kena dilihat lah kan. Dan satu lagi saya rasa saya suka juga the fact that filem sekarang melihat kepada form yang sama, A sampai Z. Yelah twist biasalah, tapi dia still bermain A sampai Z. Now sekarang macam mana approach Wes Anderson untuk kau melihat dia sebagai satu kompartmen yang kita ambil satu bahagian. So approach tu dah bukan jadi approach A to Z dah. Dia jadi macam
approach yang macam jigsaw puzzle saya kata tadi lah. Jigsaw puzzle yang membina suatu vibe yang lebih besar. So saya rasa itu satu percubaan yang perlu diraikan lah. Tapi masalah dia akan jadi kalau bila orang pergi, they expect something. So benda tu akan jadi tend to make a problem lah. Kalau you pergi, Oh, itu sebab nak sebab mostly people yang nak tengok wayang, dia nak tengok, dia just nak release dia punya day. Aku nak tengok action saja. So aku nak tengok, dia ingat cerita ni mungkin komedi lah. So aku nak tengok benda kelakar je. So bila jadi macam tu, benda tu akan jadi problem lah. So aku akan rasa cerita ni tak best. Pergi tengok, tak payah fikir apa-apa. So tips dia adalah cari jodoh ni, pergi terus tengok, tak payah baca review apa-apa. Tak payah, enjoy. Memang enjoyable. Even kalau dulu macam Grand Budapest Hotel tu, aku tengok kat Qatar dengan kawan lah. I suggest this movie. I say open your mind, kita jangan anggap apa, just tengok. So bila habis, it's very enjoyable moment lah to us. Semua orang have good time, semua orang gelak. Kalau you pergi expect action saja daripada A sampai Z habis, so tengok kelakar daripada A sampai Z, problem lah. Sebab this is satu juadah makanan yang mungkin kau dah rasa sebelum ni tapi dihidangkan dengan cara yang berbeza. So bila kau nak menikmati benda tu, kau kena kosongkan fikiran kau. Just willingly, kau kena willingly rasa benda tu. So baru boleh enjoy. Dia baru menyatakan cara-cara nak merasai sebuah filem Wes Anderson. Sebab Wes Anderson dia lain, dia sangat lain. Dia ada bahasa dia sendiri, dia ada warna dia sendiri, filem dia sendiri. Ada satu babak tu aku tersentak tau, sebab dia kata dia mendapat pengakhiran pengebumian sebagai seorang editor. Tunjuk, lepas tu dia seorang kubur, tak ada orang. Bahagian tu aku alamak, tapi aku ketawa lepas tu, aku ketawa. Sebab editor orang tak kenal. Orang kenal siapa penulis. Orang tak kenal siapa yang edit tulisan penulis tu, ataupun yang mengawal keseluruhan penulisan satu tempat. So editor selalu editor dia kan garang, orang tak suka. Jadi tontonlah filem terbaru Wes Anderson ni yang memang memikat hati, memang menyeronokkan. Ada cinta, ada sedih, ada seronok, kan? Pelbagai warna, termasuk hitam putih yang ada dalamnya. Dia ada action, action ada dia ada life story, dia ada komedi, dia ada love, hubungan keluarga. Seronok ditonton. Okay, so setakat itu dulu untuk kali ini. Jumpa anda di video akan datang. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.